Kek TV KPM. Pengasas Pascal iaitu Blaise Pascal ada menerangkan di mana prinsip Pascal merupakan sesuatu tekanan dikenakan ke atas bendalih yang menyebabkan berlakunya pergerakan ke atas satu beban. Dan tadi ada satu video yang dia mainkan. Bila nampak kat video tu ada macam kereta, ada macam jet hidrolik. Apa tu cikgu kaitannya? Okey, terima kasih Mira. Okey, so sebenarnya apa yang kita lihat daripada video tadi, saya rasa semua orang pernah mengalaminya. Bila nak tukar tayar kereta, kan? So, kita tengok bagaimana mekanik tadi, dia gunakan jack tadi, ataupun kita panggil jack hidrolik tadi, di mana untuk mengangkat kereta supaya tayar tadi senang untuk dibuka. Okey, so jack hidrolik tadi adalah merupakan satu sistem hidrolik, okey, dalam prinsip Pascal. Wow. Okey. So, pernah kan? Pernah tengok orang tukar tayar tu kan? So, dia tekan tolak supaya ketinggian kereta tadi bertambah. Supaya tayar tadi senang dikeluarkan. Di situ dia digunakan untuk membantu dia supaya dia memudahkan untuk dia menukar tayar tadi. Okey. Kat situlah prinsip Pascal ni dimainkan kat situ? Yes, betul. Okey. Baiklah cikgu. Okey, so kita teruskan. Sebenarnya dalam prinsip operasi sistem hidrolik ini, dalam prinsip Pascal tadi, kalau kita lihat, prinsip asasnya adalah sistem hidrolik melibatkan pemindahan tekanan ke semua arah berdasarkan prinsip Pascal. Okey, kalau kita tengok sistem hidrolik ini digunakan untuk membuat kerja berat. Biasanya macam kita nak tukar tayar kereta tadilah. So merupakan satu beban yang agak berat. So kita memerlukan bantuan atau sokongan lain supaya untuk memudahkan kerja kita tadi. So sistem hidrolik adalah merupakan suatu sistem yang membantu untuk memudahkannya, di mana dia dapat menghasilkan daya output yang besar untuk mengangkat beban yang berat. Okey, kalau kita tengok dekat sini berdasarkan pada gambar pada rajah tersebut, sistem hidrolik ini terdiri daripada dua silinder beromboh dengan luas permukaan yang berlainan. Mungkin kita akan nampak satu yang mempunyai tekanan dan satu lagi yang mempunyai beban. Macam kita guna jet tadilah. Beban yang berada di atas dan kita tolak dia punya pemegang untuk jet tadi supaya beban tadi akan lebih tinggi daripada kedudukan jet. Okey. So seterusnya kita tengok juga kat sini bendalih yang lazim digunakan air atau minyak. Contoh macam jet hidrolik tadi, kita gunakan minyak sebagai bahan untuk menguatkan supaya tekanan yang dikenakan kepada beban tadi bertambah. Okey, dan kita tengok kat sini air atau minyak digunakan kerana tidak mempunyai bentuk tetap dan tidak boleh dimampatkan. Contoh kalau kita tengok bagaimana proses di mana sistem hidrolik tadi berfungsi. Okey, dia membuatkan tekanan yang dihasilkan itu adalah seragam. So, air dan minyak tadi tidak dapat membuatkan dia jadi lebih mampat. So, kita rasakan air atau minyak tadi adalah lebih sesuai digunakan dalam prinsip dalam operasi sistem hidrolik. Okey, dalam prinsip Pascal yang berkait dengan sistem hidrolik, tekanan yang dikenakan oleh omboh kecil adalah sama dengan tekanan dihasilkan pada omboh besar. Okey, kalau kita tengok, yang pertama berkenaan dengan omboh kecil iaitu di mana kedudukan pemegang pada jet hidrolik tadi dan bersamaan dengan tekanan pada omboh besar yang mengangkat beban. Okey,
So kalau kita tak tekan umbuh kecil, manakan beban tadi akan terangkat. Betul. Alright. So kita katakan sebagai daya input luas untuk umbuh kecil adalah sama dengan daya output luas umbuh besar. Contohnya macam ni Mira. So contohnya kita nak gunakan jet hidrolik tadi, kita tekan dia, kita kenakan daya dia. Daya tersebut bersamaan dengan daya yang digunakan untuk mengangkat beban. So lagi kuat kita mengenakan daya kepada pemegang, so lagi kuatlah maksudnya umbuh tadi ataupun bahagian untuk mengangkat beban tadi akan lebih kuat, akan meningkat. Okey. So dia adalah sama di antara input dengan output. Kita yang buat dengan beban yang dilakukan. Okey. So kalau contoh kita katakan sebagai daya dikenakan dalam 10 Newton yang luas umbuh kecilnya lebih kurang dalam 2 cm. Kita anggapkan saja ini sebagai contoh. Okey, dan daya outputnya pula kita tak tahu berapa dan kita katakan dia sebagai 100 cm untuk luas bagi umbuh besar. Maka kita boleh gunakan sebagai daya output tadi adalah bersamaan dengan 10 Newton darab dengan 100 cm persegi untuk luas umbuh besar dibahagikan dengan 2 cm untuk luas umbuh kecil. Dan hasilnya adalah daya outputnya 500 Newton. Alright. So itu adalah dalam prinsip Pascal. Maksudnya kita katakan sebagai daya input bagi luas umbuh kecil adalah sama dengan daya output bagi luas bagi umbuh besar. Okey, dalam sistem jet hidrolik ini juga kita tahu bahawa jet hidrolik lazimnya digunakan untuk mengangkat beban yang berat seperti kereta di bengkel membaiki kereta. Kan? Sebab ialah untuk mengangkat kereta nak cek bahagian bawah kereta tu macam mana dah nak baring kan. So dia menggunakan sistem hidrolik supaya kereta tadi terangkat. Okey, apa yang dilakukan itu dalam sistem itu adalah tuas ditolak ke bawah dan secara berulang untuk menolak umbuh besar yang berbeban ke atas injak selepas tertutup. Maksudnya di sini, contohnya bila kita gunakan jet hidrolik tadi ataupun sistem hidrolik tadi, okey, di mana beban di antara kereta tadi yang kita angkat tadi adalah bersamaan dengan nilai daya yang kita kenakan kepada dia punya jet hidrolik tadi. Okey, kalau kita tengok juga sebaliknya apabila injak pelepas terbuka atau umbuh besar yang berbeban akan turun kembali ke kedudukan asalnya. Kalau kita tengok ini adalah contoh dalam sistem jet hidrolik. Okey, kita tengok tadi kita katakan sebagai tuas berada pada keadaan umbuhnya adalah lebih kecil dan umbuh besar melibatkan beban. Nak mudah kita katakan macam inilah. So tuas berada pada keadaan umbuh kecil manakala umbuh besar berada pada beban. Baik. Okey. So kita seterusnya kita tengok apakah 3 operasi sistem jet hidrolik ini. Yang pertama kita katakan untuk menambahkan ketinggian umbuh besar yang berbeban. Contoh kita tengok pada tuas. Senangnya adalah kita tengok keadaan tuas, kita tengok keadaan umbuh besar. Sama ada umbuh besar naik ataupun tuas tadi ditolak ataupun ditolak ke atas atau ditolak ke bawah. Okey, untuk dalam kes yang pertama iaitu 3 prinsip asas dalam sistem jet hidrolik iaitu menambah ketinggian umbuh besar yang berbeban, tuas tadi ditolak ke bawah. Okey, apabila kita tolak ke bawah, so umbuh kecil tadi akan mengenakan tekanan ke atas cecair. Macam tadi Mira tolak saja pecahgari tadi, so cecair itu berlari-lari. Terus saja memenuhi ruang pada salur getah tadi. Okey, dan di mana dia akan menolak menolak beban tadi. So beban tadi akan memindahkan cecair tadi akan memindahkan tekanan ke umbuh besar berbeban lalu menolaknya ke atas. Macam tu. Simple je, mudah je. Okey, kita ada 2. Yang kedua iaitu mengekalkan ketinggian atau kedudukan umbuh besar apabila tuas tadi ditolak ke atas. So kita nak kembalikan keadaan asal dia balik. Tengok Mira dah buat tu. So kita kembalikan keadaan asal dia balik. So di mana kita tolak tadi tuasnya ke atas, umpama Mira tarik keadaan pecahgari tadi. Okey. Dan apa yang berlaku adalah tekanan cecair tadi tetap dikenakan pada umbuh yang besar. Tapi dia akan mengekalkan kedudukan umbuh yang besar. Maksudnya nak kembali pada keadaan asal lah.
Dan yang ketiga, kita ada bagaimana nak menurunkan ombak besar kembali keadaan asal tadi, yang sedia ada Mira buat tadi, di mana kita tarik tadi picagari tadi supaya keadaan dia punya bendalik atau cecair tadi dia kembali semula kepada keadaan ombak kecil. So kita tolak, bendalik akan terus bergerak ke pipe tadi, okey, dan dia akan mengangkat beban. Alright. So kita nak tarik balik keadaan asal. So kita tarik balik dia punya injap tadi atau tuas tadi ataupun picagari itu tadi. Murid-murid di rumah boleh ya. Okey. So dia akan kembali kepada keadaan asal. Wah. Saya dah faham dah cikgu. Senang saja kan untuk prinsip Pascal ni kan. Kalau kita faham betul konsep dia. Saya dah faham cikgu. Ada satu soalan ke cikgu nak uji saya? Oh, boleh. Okey. So nak tanya Mira, okey, adakah Mira tahu apakah lagi yang biasa kita gunakan sistem hidrolik ni selain daripada jet hidrolik? Tadi Mira ada bagi tahu saya tadi. Yang dalam kereta tu kan cikgu? Okey. Kalau tak silap Mira, dalam kereta sekarang ni ada juga satu sistem iaitu sistem brake hidrolik cikgu. Ya, betul Mira. Tepat sekali. 5 bintang untuk Mira. 5. Terima kasih cikgu. Okey, 5 bintang. Betul, tepat sekali. Okey, dalam kereta memang ada menggunakan sistem hidrolik. Yang paling mudah kita nak tahu adalah iaitu sistem brake. Okey, sistem brake yang biasanya kalau kita tahu bahawa brake ini kita gunakan dia untuk memberhentikan kenderaan apabila kita bergerak. So tak ada brake, macam mana kita tu nak berhenti? Didik TV KPM